Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosli Zam bin Hassan, Pensyarah Kanan Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Tajuk pembentangan saya ialah Pentaksiran Alternatif Laporan Temu Bual. Video ini dihasilkan bagi memenuhi kehendak dan keperluan kursus baseline kompetensi for differentiated career pathway atau lebih dikenali sebagai BC4DCP yang dianjurkan oleh Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan Jabatan Pendaftar Universiti Teknologi Malaysia. Sebagai pendahuluan, mari kita sama-sama fahami apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran alternatif. Secara umumnya, pentaksiran alternatif merujuk kepada semua kaedah pentaksiran kecuali pentaksiran tradisional seperti ujian kertas dan pensel. Pentaksiran alternatif juga bermaksud proses pengumpulan, analisis, sintesis dan interpretasi keseluruhan maklumat berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran PDP untuk membantu pelajar meningkatkan kefahaman mereka berkenaan suatu ilmu dan kemahiran serta membantu para pendidik menambah baik proses PDP. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, ia juga dikenali sebagai penilaian atau pentaksiran berterusan dan ia mula ditekankan secara serius oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2011. Maka, melalui pentaksiran alternatif, pelajar perlu menunjukkan kemahiran dan pengetahuan yang mana tidak dapat dinilai melalui kertas ujian semata-mata sama ada ujian formatif atau summative. Terdapat 4 pentaksiran yang berada di bawah payung pentaksiran alternatif. 4 pentaksiran tersebut ialah pengukuran pencapaian atau prestasi, kedua, pengukuran autentik, ketiga, pengukuran secara langsung dan keempat, penilaian portfolio. Untuk lebih jelas, berikut ialah sebahagian contoh pentaksiran alternatif. Pada semester 2, sesi 2021-2022, Kursus Profesionalisme Guru SHPP 1022 telah menetapkan 4 tugasan yang perlu disiapkan oleh setiap pelajar sama ada secara berkumpulan atau individu. Daripada 4 tugasan tersebut, terdapat satu tugasan berbentuk pentaksiran alternatif yang mana pelajar secara berkumpulan menemu bual seorang pentadbir sekolah. Dalam temu bual tersebut, pelajar perlu mendapatkan 3 maklumat berkenaan dengan pertama, trend karakter pelajar yang ada dalam sistem arus perdana pada masa kini. Kedua, kaedah bagi mewujudkan iklim pembelajaran efektif dalam bilik darjah. Ketiga, cabaran dalam pengurusan disiplin bilik darjah. Tugasan temu bual ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan CLO2, PLO2, kemahiran kognitif dan C5 iaitu menilai cabaran dalam profesyen keguruan, ciri-ciri murid hari ini dan pengurusan disiplin dalam bilik darjah. Kaedah pentaksiran yang digunakan ialah laporan temu bual dengan pemberatan 20% daripada keseluruhan 100% markah yang diberi. Bagi faksa pelaksanaan, iaitu mendapatkan maklum balas berkaitan proses temu bual ini, selaku pensyarah kursus saya sentiasa mengikuti kemajuan setiap kumpulan bagi mengenal pasti masalah atau cabaran yang mereka hadapi. Ini penting untuk memastikan pelaksanaan temu bual itu berjalan lancar dan seterusnya menghasilkan laporan temu bual yang berkualiti dan mengikut standard yang ditetapkan. Seterusnya, apabila laporan temu bual telah disiapkan, maka ia perlu dinilai mengikut instrumen yang telah disediakan oleh pensyarah kursus ini. Memandangkan temu bual ini merupakan satu proses, maka instrumen yang paling tepat digunakan ialah rubrik. Secara ringkasnya, rubrik ialah satu set kriteria dan standard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar terhadap pentaksiran alternatif seperti projek, penulisan esei, portfolio
service learning dan sebagainya. Melalui rubrik, anda boleh menilai beberapa kriteria tertentu untuk membuat pemakahan lebih mudah dan telus. Rubrik ini bertujuan untuk menilai laporan temu bual yang dihasilkan oleh setiap kumpulan. Rubrik ini dibina hasil daripada perbincangan 5 orang pensyarah dan proses pembinaan ini diketuai dan dibimbing oleh penyelaras kursus yang cukup berpengalaman luas dalam pembinaan instrumen penilaian seperti rubrik. Tertera ialah rubrik yang berjaya dihasilkan untuk menilai laporan temu bual bagi kursus ini. Rubrik ini dibina untuk menilai 4 kriteria iaitu deskriptif temu bual, refleksi temu bual, persembahan data temu bual dan pemformatan. Keempat-empat kriteria tersebut kemudiannya akan dinilai berdasarkan 4 kategori iaitu cemerlang, baik, sederhana dan penambahbaikan. Berbalik kepada 4 kriteria yang dinilai, kriteria pertama ialah deskriptif temu bual. Kriteria ini menilai 3 dimensi utama iaitu tujuan temu bual, latar belakang responden, naratif temu bual yang terperinci. Kriteria kedua ialah refleksi temu bual. Ia menilai bagaimana pelajar menulis refleksi hasil daripada temu bual yang boleh dikaitkan dengan profesionalisme guru seperti isu-isu, cabaran dan kejayaan yang dikongsi oleh responden temu bual. Kriteria ketiga ialah persembahan data temu bual. Bagi kriteria ini, bagaimana hasil daripada temu bual dipersembahkan dalam laporan tersebut. Penyusunan, koheren, logik, kejelikitan dan kesepaduan yang telah pelajar tunjukkan dalam laporan ini akan dinilai. Kriteria keempat dan terakhir ialah pemformatan. Dalam kriteria ini, format penulisan pelajar seperti pembahagian seksyen mengikut subtopik yang bersesuaian dan semua kriteria penulisan laporan dituruti. Setelah rubrik itu berjaya dibina, penyelaras kursus akan menerangkan penggunaan rubrik ini kepada semua pensyarah kursus sebelum semester dibuka. Ini bagi memastikan setiap pensyarah betul-betul faham isi kandungan rubrik ini dan cara menggunakannya. Bagi fasa ketiga dan terakhir iaitu fasa refleksi. Saya akan menjelaskan tentang elemen pembelajaran konstruktif yang telah dilaksanakan sepanjang proses pentaksiran alternatif atau lebih tepat sepanjang proses temu bual dan laporan temu bual ditulis. Sebelum dijelaskan elemen-elemen pembelajaran konstruktif yang dilaksanakan seperti projek temu bual, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pembelajaran konstruktif? Pembelajaran konstruktif merujuk kepada sejenis bentuk pembelajaran yang mana pengetahuan dalam pembelajaran tersebut dibina dan disusun sendiri oleh pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif. Ini bermakna pembelajaran merupakan hasil daripada usaha pelajar itu sendiri dan bukan dipindahkan daripada guru secara pasif kepada pelajar. Kelebihan pembelajaran konstruktif ialah pelajar akan lebih berfikir, lebih faham, lebih ingat, lebih yakin, lebih berkemahiran sosial dan pastinya lebih menyeronokkan. Setelah memahami maksud dan kelebihan pembelajaran konstruktif, maka mudah untuk mengenali elemen-elemen pembelajaran konstruktif yang wujud dalam tugasan laporan temu bual ini. Elemen pertama bermula di saat para pelajar berbincang sesama rakan mereka dalam kumpulan untuk menentukan pentadbir dan sekolah mana yang mereka perlu pilih bagi menjalankan temu bual ini. Proses pemilihan ini memerlukan mereka berfikir dan berbincang sesama ahli secara aktif dan ini membuka ruang pada mereka untuk bekerjasama. Pengalaman ini semuanya penting bagi mempersiapkan diri mereka sebagai seorang guru. Setelah sekolah dan pentadbir berjaya dipilih, para pelajar seterusnya menghubungi dan membina repo dengan pihak sekolah dan pentadbir yang ingin ditemubual. Proses ini juga merupakan peluang terbaik bagi pelajar untuk meningkatkan kemahiran sosial dengan berhubung dengan pihak sekolah dan ini merupakan satu lagi elemen pembelajaran konstruktif yang ada dalam tugasan ini iaitu kemahiran sosial dan ini pastinya satu pengalaman yang berharga kepada mereka. Setelah segala perancangan dilakukan, maka proses temu bual antara pentadbir dan pelajar kemudiannya mengambil tempat.
Ketika inilah pelajar secara aktif mempelajari dan membina kepahaman mereka berdasarkan kepada pengalaman sebenar yang dilalui pentadbir sekolah dalam menilai trend karakter murid yang ada dalam sistem arus perdana masa kini, mengenal pasti kaedah terbaik bagi mewujudkan iklim pembelajaran efektif dan akhir sekali cabaran yang dilalui pihak sekolah dalam pengurusan bilik darjah. Pada tahap ini, pelajar akan lebih memahami dan membina pengetahuan mereka sendiri setelah mendapat penjelasan daripada pihak yang terlibat secara aktif dalam pengurusan sekolah. Ini merupakan elemen pembelajaran konstruktif yang berjaya ditanam dalam diri pelajar kita ketika melaksanakan tugasan temu bual. Peringkat paling akhir dalam tugasan temu bual ini ialah laporan temu bual. Dalam laporan ini, antara perkara yang paling penting dinilai ialah refleksi. Pelajar bukan sekadar menulis atau membentangkan hasil dapatan temu bual begitu sahaja, tetapi mereka harus melakukan refleksi secara mendalam dapatan hasil temu bual itu. Refleksi ini sebaik-baiknya mampu membantu perkembangan intelektual pelajar itu sendiri dan juga orang lain yang membaca refleksi itu. Dan semestinya penulisan refleksi ini merupakan satu elemen penting dalam pembelajaran konstruktif yang mana pelajar berpeluang membina sendiri ilmu pengetahuan mereka melalui penulisan refleksi yang baik. Sejujurnya, terdapat banyak lagi elemen-elemen pembelajaran konstruktif yang berjaya ditanam dalam diri para pelajar sama ada secara langsung atau tidak langsung sepanjang proses menyiapkan tugasan temu bual dan pelaporannya. Berdasarkan kepada penjelasan yang begitu mendalam diberi, maka tidak dapat dinafikan bahawa tugasan pelaporan temu bual ini merupakan satu bentuk pentaksiran alternatif terbaik yang boleh dilaksanakan terhadap pelajar, namun penambahbaikan untuk pelaksananya pada semester yang akan datang amatlah digalakkan. Sebelum saya tamatkan sesi pembentangan ini, izinkan saya berkongsi satu mutiara kata daripada tokoh falsafah terkemuka dunia iaitu Galileo, dan pernyataan ini juga merupakan paradigma baharu bagi pembelajaran konstruktif. Mutiara katanya berbunyi begini: You cannot teach a man anything. You can only help him find it within himself. Sekian, kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.